Okay, mula-mula dah. Okay, so sekarang tengok dulu untuk subtopik 10.3. This one adalah subtopik 10.3. Okay. Iaitu sound intensity. Sound intensity, simbol untuk sound intensity adalah I, di mana dia punya equations adalah power over area. Okay, nah, power over area, di mana kita tahu bahawa power, unit untuk power adalah dalam watt, area adalah dalam meter square. So intensity, unit untuk intensity adalah watt per meter square. So ini adalah rumus untuk intensity. Okay, ini adalah rumus untuk intensity, power over area, di mana area tu nanti awak kena tengoklah, di mana area adalah uh, uh, dalam 3D tau. Surface area ni adalah 3D sebab suara kita, dia punya area adalah motions in 3D. So surface area ini adalah untuk area bagi sphere sebab suara kita, motions dia bergerak secara 3 dimensi. So surface area A yang akan digunakan pakai adalah untuk sphere punya condition lah. So I adalah sama dengan power over area. So yang ni tak ada apa-apa. So this one kalau dalam UPS, in case dalam UPS, kalau ditanya intensity bergantung kepada apa, first one adalah P dan juga area. Selain daripada itu, sekejap nak. Intensity juga berkadar terus dengan amplitude of the wave. Okay nak? Intensity juga berkadar terus dengan amplitude of wave dan intensity inversely proportional to R square. So nanti tolong tengok dalam modul page 307 ada sedikit kesilapan di situ sebab dalam equation tu dia lupa square. So nanti awak tolong perbetulkan dalam page 3, dalam awak punya page lain kot, tak sama dengan saya. Tapi ada nota tu, nanti awak kena tengok satu bahagian yang ada kat nota awak tu, dia ada kesilapan typing kat situ. So awak kena tukar kepada I inversely proportional to R square kat situ. Okay. So bila simplified case ini, bila awak simplify sini, untuk case yang pertama, kalau dia buat comparison di antara dua gelombang, maka kita akan dapat I1 over I2 equivalent to A1 squared divided by A2 square. Sebab dia bersifat proportional. Untuk R pula dia inversely. So intensity untuk pertama dan kedua dia akan berkadar songsang macam ni. Okay, nah? Dan awak jangan tersilap tau. Sebab ada lagi satu rumus, I sama dengan P over A. This one adalah area. This one adalah area. Dan satu lagi yang ini, this one adalah amplitude untuk wave. Nampak macam sama tapi berbeza. So awak kena tengok kat situ. Ada dua rumus kat situ. So kalau I sama P over A di sini adalah area. Dan satu lagi A tu adalah amplitude. So awak jangan tercampur aduk antara dua tu lah. Tak kena ada apa-apa nak tanya tak? Ada tak? Macam seorang dengar tak suara saya sebenarnya nak? Dengar tak? Dengar madam. Okay. So setakat ni tak ada apa-apa kan. Yang ni nanti kalau then daripada relation tu disebabkan I inversely proportion to R square, jika awak sketchkan graf, maka this one lah graf yang awak akan dapat untuk case yang untuk R square tu sebab dia bersifat inversely proportional. Tapi kalau awak lukis 1 over R square, awak akan dapat graf garis lurus untuk relation antara intensity dengan R. Then untuk amplitude pula disebabkan dia bersifat proportional. Okay, untuk amplitude proportional. Kalau awak buat dalam A, ini graf yang awak akan dapat. Tapi kalau A squared, awak akan dapat graf garis lurus. This one jika ditanya, most probably akan keluar dalam UPS lah. Tengok kat situ lah. Tak apa nak fokus pula saya sebab jarang on kelas dekat college ni. Okay. Yang ni bahagian yang penting dah lah. Wave pada string. Yang ni kalau awak start, yang intensity tadi tak ada apa-apa sangat sebab yang tu straightforward sahaja. Untuk string. Yang ni kalau awak start, tolong stopkan saya sebab string ni agak complicated. String ni, okay. Contoh paling mudah adalah
awak main gitar. Awak main gitar di mana bila awak petik string tu akan producekan sound. Di mana string tu dia akan ada tension. String tu juga ada mass. String juga tu ada length, line dia. So, contoh paling mudah adalah untuk string ini adalah awak main gitar. Okay nah? Awak main gitar. So, speed V untuk string bergantung kepada yang pertama adalah tension of the string, kedua adalah mu. So apa itu mu? Mu adalah mass per unit length of the string. Di mana pastikan kalau soalan mass ini awak kena pastikan awak tukar ke dalam kg, length mesti tukar ke dalam meter dan T dalam Newton. Okay. So bila awak simplify, kita akan dapatlah nilai V untuk string. Okay nah? So untuk string, V untuk string adalah sert T over mu. Di mana T adalah stand for tension of the string, mu adalah mass per unit length. Okay. So untuk string, yang ni saya akan lukis dan awak. Saya akan lukis je. Sekejap. Saya pergi page baru Ustaz. Okay. Katakan ada fix lokasi di sini dan ada tali di tengah-tengah ni, saya letak tali. Imagine tali dekat kita. Alamak, macam tak keluar lah. Okay. So, kalaulah saya pull up pada exactly lokasi center, kalau saya pull up lokasi exactly pada center, maka saya akan dapat bentuk gelombang seperti ini. Okay, nah? So, saya akan dapat bentuk gelombang seperti ini, di mana panjang string tadi adalah length. Panjang string tadi adalah length. Okay. Dan awak kena take note nah. Kalau saya lukis complete wave macam ni, one complete wavelength adalah lambda, separuhnya adalah lambda over 2, quarter adalah lambda over 4, section sini adalah 3 lambda over 4. Setakat ni untuk labeling ni ada apa-apa nak tanya saya? Jarak-jarak untuk pembentukan ni. Sebab kalau awak tak confuse yang sini, awak takkan boleh buat tau. Lambda over 4, kedudukan lambda over 4, lambda over 2, 3 lambda over 4 dengan lambda tu. Lambda tu adalah satu gelombang penuh. Clear kot kat sini nah? Okay. Kalau saya betul-betul petik kat tengah ni, bermakna akan terbentuk separuh gelombang sahaja. Kenapa separuh? Sebab kalau saya lukis macam ni, kalau saya lukis balik, dia hanya terbentuk separuh sahaja. Jadi, length ini hanya mampu membentuk sebanyak lambda over 2 sahaja. Length itu hanya mampu membentukkan sebanyak lambda over 2 sahaja. Setakat ni ada apa-apa nak tanya kat saya untuk kes ni? Awak kena tahu relation ni tau. Ada persoalan nak tanya? Boleh tak? Boleh tak ni? Boleh tak? Boleh, madam. Okay. So, maka wavelength lambda yang terbentuk adalah bersamaan dengan 2L. Lambda yang terbentuk untuk kes ini adalah bersamaan dengan 2L. Maka V sama dengan F lambda, speed of wave yang kita belajar sebelum ini, V sama F lambda. Jadi untuk kes ini, V kita adalah sama dengan F to L. Okay. Dan F ini bila kita simplify, kita akan dapat sama V over 2L. Dan ini, okay, suara ini adalah sebenarnya suara lowest note ataupun kita panggil sebagai fundamental frequency F0. Kerana ini adalah intensity paling low, kita panggil sebagai fundamental frequency. Di mana labeling dia adalah F0, kita panggil dia sebagai first harmonic ataupun kita panggilkan sebagai
fundamental mode. Okay. Bermakna step yang pertama adalah awak kena lukis dulu. Selepas dah lukis, awak kena relatekan length dengan lambda, di mana untuk kategori ini length hanya mampu membentuk sebanyak separuh gelombang sahaja lambda over 2, dan awak kena tuliskan lambda, awak kena relatekan dengan speed of wave v sum of f lambda, maka finally dapatlah di mana lambda untuk kategori ini adalah bersamaan dengan 2L. Awak kena relate nah. Maka ini adalah pembentukan node paling rendah ataupun kita panggil sebagai fundamental mode. Okey. Berbeza jika saya pull up, ingat masih lagi tali yang sama, length yang sama, tapi sekarang saya pull up pada kedudukan L over 4. Saya pull up pada kedudukan L over 4. Tadi saya pull up pada kedudukan L over 2. Tapi sekarang saya tarik naik pada kedudukan L over 4. So dia akan puncak kat sini. Maka bila saya lepaskan akan berlaku propagation of wave. Alamak, bodoh. Sorry. Okay nah. So bila saya pullkan pada kedudukan L over 4, maka sekarang ini pula wave yang baru terbentuk. Okay nah, saya pull pada kedudukan L over 4. Pull pada location L over 4, pull pada location L over 2. So this one saya akan dapat gelombang macam ni. Di mana untuk kes ini, sini sampai sini adalah bersamaan dengan lambda. Maka length saya sekarang mampu menghasilkan panjang gelombang bersamaan dengan lambda. Sudah mampu menghasilkan gelombang bersamaan dengan lambda. Takat ni ada apa-apa nak tanya? Hentikan saya sahaja nah. Maka sekarang kes ini L adalah equivalent to lambda. Maka masih lagi proses yang sama. V sama dengan F lambda. So frekuensi untuk kes ini akan bersama dengan V over lambda ataupun V over L adalah bersama dengan V over L. Di mana bila kita buat comparison di sini, kita akan dapati bahawa frekuensi yang baru ini adalah double daripada frekuensi yang atas tadi. Dia adalah double daripada yang atas tadi. So this one kita panggil dia sebagai second harmonic dan overtone kali pertama. Okay, dia ada jadi overtone kali yang pertama. Okay, nah. Macam mana pula kalau saya pull pada kedudukan L over 6? Masih lagi tali yang sama. Tapi saya tarik naik pada kedudukan L over 6. So this one akan menghasilkan this pattern pula. Okay, maka length ini mampu menghasilkan sebanyak macam saya salah tulis je. 3 lambda over 2. Sini sampai sini adalah lambda. Tambah pula lambda half kat situ. So akan dapat 3 lambda over 2 kat situ. Adakah betul? Betul kot nah? Maka lambda adalah sama dengan 2L divide by 3. Okay nah? Maka sumbat balik V sama dengan F lambda. F ini bila simplify F ini, kita akan dapat bersamaan dengan, bila awak cuba buat, dia akan dapat 3 kali F0 kat sini. F buatlah pula skor saya. Jadi sebenarnya, apa yang saya nak beritahu kat hampa, okay nah, saya simplify ya nah. Saya simplify kat sini. Saya tak apa fokus yang saya mengajar kat college. Okay nah. Jadi, kesimpulan yang saya nak beritahu kat awak, kalau terbentuk satu gelombang macam ni, seketui, saya panggil dia seketui. Kalau seketui ini bermakna ini adalah satu harmonik. Okey nah? Seketui itu adalah satu harmonik.
Kalau ada dua ketui, minta maaf saya buat istilah ketui. Ada dua, ini ada ketui ni saja, ni ada satu, ni ada dua. Jadi ini kita panggil sebagai second harmonic. Sebab ada dua. Kalau gelombang itu mampu membentuk sampai tiga, satu, dua, tiga. So, satu, dua, tiga. So, this one kita panggil sebagai third harmonic. Okay. Yang tu panggil sebagai third. Kalau mampu bentuk sebanyak 4, okay, maka kita panggil sebagai fourth harmonic. Okay, nah? Bermakna satu bentuk karipak tu saya panggil sebiji tu. Kalau sebiji tu bermakna satu harmonik. Kalau dua biji tu harmonik. Tiga biji, tiga harmonik. 4. Yang ni 1, 2, 3, 4. Maka this one kita panggil sebagai 4 harmonik. Dan dia ada lagi satu nama tau. First harmonik ini kita panggil sebagai mode paling basic, iaitu fundamental mode. Okay. Itu adalah mode paling basic, kita panggil sebagai fundamental mode. Second harmonik ni adalah tone pertama yang semakin kuat. Tone pertama yang semakin kuat. So this one kita panggil sebagai first overtone. Kita panggil sebagai first overtone. Tone pertama yang lebih tinggi daripada fundamental mode. Third harmonic ini kita panggil sebagai second overtone. Dan fourth harmonic ini kita panggil sebagai third overtone. Ingatlah overtone. Bila over means that over daripada siapa? Over daripada yang pertama. So nanti dalam exam awak kena tengok betul-betul cara sebutan dia. Kalau dia sebut harmonik, bermakna harmonik merujuk kepada bilangan bentuk yang terhasil. Kalau hanya ada satu sahaja, bermakna satu harmonik. Kalau ada dua, dua harmonik. Kalau tiga, tiga harmonik. Kalau ada empat, bermakna empat harmonik. Di mana second harmonik adalah first overtone. Third harmonic adalah second overtone, fourth adalah third overtone. Di mana kalau frekuensi ini kita panggil dia sebagai F naught. Okey nah? Dia adalah F naught. Second harmonic disebabkan kalau ini 100 Hz, ingat nah? Saya bagi tips je tau. Kalau ini 100 Hz bermakna sini 100, ini juga 100. Jadi frekuensi untuk second harmonic adalah double daripada F naught. Double daripada F naught. Kalau yang ni pula, kata ni ada 100, 100, 100. Jadi frekuensi untuk terharmonik adalah sebenarnya 3 kali F naught. Ini cara untuk hafal. Yang ni pula, kata ni 100 Hz, 100 Hz, 100, 100. Jadi frekuensi untuk harmonik adalah sebenarnya 4 kali F naught. Ini adalah cara shortcut. Ini adalah cara shortcut. Tapi kalau awak tak boleh buat cara shortcut seperti ini kerana awak tak tahu nilai F naught, awak tidak ada pilihan yang lain kecuali macam mana nak buat kalau kita tak tahu F naught, awak tak ada pilihan yang lain kecuali metod ini sahaja. Awak diwajibkan melukis. Dan katakan kes ini dia sebut sebagai third harmonic. So kalau dia sebut third harmonic bermakna ada 3 ketul tu. Bermakna awak kena lukis bentuk dia. So ada 3. Okay. Ini adalah jika awak tak tahu F naught. Jika awak tak tahu F naught, awak tak ada pilihan lain kecuali awak kena melukis. Di mana dalam soalan itu biasanya dia akan berikan length of the string. Length of the string. Di mana kemungkinan dia juga akan bagi tension of the string. Di mana awak kena tahu daripada tension sini ataupun mass diberikan, length diberikan, awak boleh cari V di mana V bersamaan dengan set T over mu. So awak akan dapat speed untuk string. Jika soalan minta awak tentukan frekuensi. Soalan minta awak tentukan frekuensi. Dan awak tak tahu F naught untuk buat kaedah shortcut seperti yang saya tunjuk di atas. Awak tak tahu ni F naught untuk buat metod shortcut seperti atas. Awak tak ada pilihan lain kecuali awak kena relatekan persamaan yang saya dah guide sebelum ini. Di mana awak pertama sekali awak sila lukis
Ini memang saya minta awak lukis lah. Selepas lukis, awak mesti relatekan length dengan wavelength yang terbentuk di mana sini sampai sini adalah lambda over 2, sampai sini adalah lambda, sampai sini adalah 3 lambda over 2. Bermakna total length string kita mampu menghasilkan sebanyak 3 lambda over 2. Length itu mampu menghasilkan banyak 3 lambda over 2, maka lambda yang terbentuk adalah 2L divide by 3. 2L divide by 3. Dan awak sudah kira V daripada equation set T over mu. Kenapa? Okey. Maka macam mana nak cari F? Awak hanya masukkan daripada rumus V sama F lambda sahaja. Maka F akan menjadi V over lambda. Gantikan V yang awak kira sebentar tadi. Kirakan lambda yang awak ganti sebentar tadi. Maka awak akan dapatlah nilai frekuensi dia. Ini adalah jika awak tidak tahu F0. So, jika awak tidak tahu F0, maka ini adalah method step by step yang awak kena follow. Ingat nah, method paling simple adalah yang ni. Yang saya tunjuk sekarang. Ini method paling straightforward. Di mana awak akan carikan nilai F0. Di mana still untuk awak carikan nilai F0 tu awak masih lagi kena buat method yang saya guide sebelum ini. Method apa yang kena saya guide sebelum ini? Bermakna awak masih lagi mencarikan nilai F0 menggunakan rumus V sama dengan set T over mu. Awak akan dapatkan nilai V. Awak still akan mencarikan nilai relations antara length dengan lambda di mana L adalah bersamaan dengan 2 L sama dengan lambda over 2. So, lambda akan sama dengan 2L. So, F adalah V over lambda. Awak akan masukkan nilai V dalam sini. Awak masukkan lambda, awak kira tadi, awak akan dapat nilai F0. Juga masih kena buat method macam tadi. So, bila awak dapat F0 sahaja, kalau soalan minta chord harmonik, katakan awak dapat F0, nilai dia 100. Kalau soalan minta chord harmonik, awak hanya terus kira sahaja 4 multiplied by 100, awak akan terus dapat 400 Hz. Di mana chord harmonik adalah third overtone. So ini adalah case straightforward jika awak tahu F0. Tapi kalau soalan tak tahu F0, kalau soalan itu awak tak tahu F0, maka awak kena buat step basic seperti ini. Awak kena cari V terlebih dahulu. Awak kena cari V terlebih dahulu. Awak kena relatekan lambda dengan length dan masukkan dalam rumus V sama F lambda. Takkan ni ada apa-apa nak tanya saya? Ada apa-apa nak tanya? Ada tak? Sebab kalau tak ada, saya nak bagi satu soalan. Tak ada, madam. Okay. So sekarang saya bagi satu contoh, tolong kira nah. Diberikan length untuk string adalah 80 tapi nilai dia diberikan dalam cm. Mass yang diberikan adalah 15 gram dan sekarang dia bagi V bersama dengan 220 meter per second. Okay. Ini adalah sebenarnya example 10.9 sahaja. Dia bagi example 10.9 sahaja. Okay. Dan dia kata sekarang, 2 antinodes can be found. 2 antinodes can be found. So, kalau 2 antinodes can be found, kalau saya lukis dulu, saya lukis bagi penuh dulu. Saya lukis banyak dulu. So, antinode. Bermakna hanya 2 antinode sahaja yang terbentuk. Jika 2 antinode sahaja terbentuk, bermakna kita punya string yang terbentuk hanya yang ni sahaja. Okay. Soalan dia sebut 2 antinode sahaja yang terhasil. Dalam soalan tu dia hanya sebut 2 antinode yang terhasil. So kalau dia sebut 2 antinode yang terhasil, maka ini rajah dia. So kalau tengok rajah ini adalah sebenarnya second harmonic ataupun kita panggil sebagai first overtone. Di mana length tali di sini adalah bersamaan dengan 80
sentimeter. Okay. So, soalan yang pertama, dia minta kita tentukan wavelength yang terbentuk untuk kes ini. Dia minta kita tentukan wavelength yang terbentuk untuk kes ini. So, kalau kita tengok daripada sini sampai sini, dia telah menggunakan satu panjang gelombang yang penuh, maka L adalah bersamaan dengan lambda dan L kita adalah bersamaan dengan 0.8 meter. So, automatically lambda kita bersama dengan 0.8 meter. So, ini adalah nilai wavelength lambda. So sekarang nampak tak idea macam mana nak relatekan length dengan lambda. So relatekan length dengan lambda, awak tak ada pilihan tau, kecuali awak kena lukis sahaja. Memang awak kena lukis. Sebab kalau awak tak lukis, kita tak akan nampak relation berapa panjang gelombang yang terbentuk. Dan dalam kes ini, dia sebut dua antinode. So bila dua antinode, maka ini gelombang yang terbentuk di mana length dia mampu menghasilkan sebanyak lambda kat situ. Soalan yang kedua, dia minta kita tentukan frekuensi. Dia minta kita tentukan frekuensi untuk kes ini. Dia minta kita tentukan frekuensi dan kita tahu nilai V. Maka V sama dengan F lambda, V sama F lambda, di mana V diberikan 220, F unknown, di mana lambda bersama dengan 0.8. So kita akan dapat frekuensi untuk second harmonic bersamaan dengan 275 Hz. 275 Hz. Soalan yang ketiga, dia minta kita tentukan nilai mass per unit length. Mass per unit length adalah sebenarnya nilai mu, di mana mu adalah mass per unit length. Telah diberikan mass adalah 15 gram, tukar ke kilo, dan length mesti tukar ke meter. So awak akan dapat nilai mass per unit length kat sini 1.88 eksponen negatif 2 kg per meter. So dapat kat situ. Dan soalan yang terakhir dia minta kita tentukan tension. Maka T sama dengan, salah tulis. V sama dengan sert T over mu. Awak akan buat gantian sahaja, finally awak akan dapatlah nilai T. So sekarang, soalan tambahan saya fikir awak seminit 2 ambil kalkulator, awak tolong kira kat saya frekuensi untuk fifth overtone. Awak tolong kira kat saya sekarang on the spot, fifth overtone untuk kes ini. Tolong kira kat saya on the spot sekarang, fifth overtone. Dapat berapa frekuensi untuk fifth overtone? Fifth overtone tau. 1620. Dapat apa? Dapat apa? 1650. Okey, minum. Alamak. Ya, sekarang kalau kita tengok Raja sekarang, dia ada 2 ketul kan? Tak? Ada 2 ketul kan? So ada 2 ketul. So 1, 2. Bermakna frekuensi yang kita dapat sekarang adalah untuk second harmonic. Tak? Second harmonic. F2. Sekejap. Tadi saya salah label pula. Ini adalah sebenarnya first overtone lah. First overtone. Sekejap. Salah label. Okay. So ada 2 ketul kat situ. Saya minta awak tentukan frekuensi untuk fifth overtone. Fifth overtone. 550. Dapat tak? 550. Saya dapat 800 lebih je. Saya dapat 825. Itulah dapat 825. Tak, 825. saya tunjuk balik labeling tak kat hampa. Mana Raja ni? Okey. Yang ni, yang seketul itu, tengok balik itu. Yang seketul ini adalah fundamental mode F0. Yang ni F0 tau. Iaitu F0. Okey. Yang ada 2 ketul ini adalah second harmonic first overtone. Kita labelkan sebagai F1 di mana bersama dengan 2 F0.
Yang ni ada 3 ketul tapi kita panggil sebagai second overtone F2. F2 sama dengan 3 F0. Yang ni ada 4 ataupun kita panggil sebagai third overtone. So ini adalah F3 bersamaan dengan 4 F0. Ini nombor 1, 2, 3 ni adalah merujuk kepada sebutan dalam overtone lah, sebutan dalam overtone. So kalau tengok balik yang soalan tadi yang saya guide tu, soalan yang saya guide ni ada 2. So ini adalah sebenarnya untuk kes ini adalah untuk second harmonic dan first overtone. Second harmonic ataupun kita panggil sebagai first overtone. Maka sebenarnya kita boleh cari nilai F0 di mana F0 adalah 275 bahagikan dengan 2. Dia adalah 275 bahagikan dengan 2 di mana frekuensi untuk fundamental kita akan dapat 137.5 Hz. Dan soalan yang saya berikan tadi adalah fifth overtone. Fifth overtone ini adalah sebenarnya 6 harmonic. 6 harmonic. Maka untuk fifth overtone, dia adalah 6 harmonic. So 6 darab dengan F0. 6 darab dengan F0. Di mana kalau tak silap saya, nilai yang kita akan dapat kat sini, kita tak perlu lukis dah sebab kita boleh kira daripada F0. Kita akan dapat di sini bersamaan dengan 825 Hz. Dapat tak sama dengan saya? Dapat kan? Dapat kan? Okay. So ini adalah metod untuk kita cari secara straightforward. Ingat, metod yang boleh cari straightforward hanya jika kita tahu nilai F0 dan awak tolong fokus betul-betul cara sebutan antara harmonik dengan overtone. Sebab cara sebutan dia akan buat pelajar tersalah dalam exam. Okay? Dia akan buat awak tersilap masa exam. So, saya buat kesimpulan cara panggilan sini sahaja. F0 adalah fundamental, bermakna hanya ada seketul sahaja. So, F0 ini kita panggil sebagai first harmonic kerana hanya ada seketul sahaja. First harmonic ini kita panggil sebagai fundamental mode frekuensi F0. Kalau ada 2 ketul, ada 1, ada 2. Ini bila ada 2 bermakna, ingat, harmonik tu bilangan ketul yang terbentuk tau. Tapi ini masih first overtone. Tone pertama yang lebih tinggi daripada fundamental mode. Tone pertama yang lebih tinggi daripada fundamental mode. This one kita labelkan sebagai F1. Dan F1 adalah 2 kali F0. Kalau terbentuk sampai 3, yang ni kita panggil sebagai third harmonic. Sebab ada 1, 2, 3 kat situ. Ini adalah tone kedua yang over daripada fundamental. So this one F2, di mana F2 adalah 3 kali F0. 3 kali F0. Dan begitulah juga untuk fourth harmonic, fifth harmonic and so on. So ini adalah cara sebutan yang akan menyebabkan awak keliru semasa exam. Sebab mungkin akan gunakan istilah overtone, mungkin akan gunakan istilah harmonic di situ. So itu akan menyebabkan awak berlaku kekeliruan. So kena highlight lah sebutan harmonic dengan overtone. Jika awak tidak tahu F0. Jika tidak tahu F0, bermakna awak tidak ada pilihan lain. Awak kena buat lukisan. Bermakna kalau saya buat lukisan ni, 1, 2. Kalau saya buat macam ni, yang ni terhasil sehingga sini sampai sini lambda, sampai ni akan jadi 2 lambda. Awak kena relatekan length dengan lambda. So length yang ada mampu menghasilkan sebanyak 2 lambda, maka lambda adalah equivalent to L over 2. Lepas tu awak kena masukkan dalam V sama dengan F lambda.
V ini mungkin akan terus diberikan dalam soalan, atau berkemungkinan dia akan bagi tension dan juga mass per unit length. So, baca betul-betul soalan sama ada dia terus bagi nilai V ataupun bagi tension dan juga mass per unit length untuk awak cari V secara step by step. Masukkan dalam ni, awak akan dapatlah nilai F secara lukisan dan kiraan. So tengoklah condition nanti sama ada kaedah shortcut ataupun awak terpaksa melukis. So setakat ni ada siapa nak tanya soalan untuk string? String baru. Ada siapa nak tanya soalan string? String, V untuk string, awak kena cari. Untuk string ini, disebabkan dia swing up and down. So string, untuk kategori string, dia adalah dalam geng transverse wave yang bertindih sehingga menghasilkan standing wave. Okay, nah? Dia adalah hasil daripada progressive wave yang bergerak secara transverse dan berlaku interference dan menghasilkan standing wave, di mana rajah untuk standing wave, satu line kita buat secara straight, satu lagi adalah dotted. So take note lah cara lukis dia. Takat ni ada apa-apa nak tanya untuk string? Untuk string. Tak ada, Madam. Okay. So sekarang masuk pipe pula. Saya akan masuk panggilan dia adalah pipe tau. Dia macam terhubung macam ni. Satu tertutup, satu terbuka. Satu tertutup, satu terbuka. Di mana untuk satu harmonik, ni sahaja bentuk dia. Satu harmonik hanya ada suku sahaja. Umpama macam karipap yang awak dah gigit separuh. Tinggal separuh sahaja. So ini adalah separuh sahaja. So kalau saya buat gelombang penuh, bermakna dia hanya sampai sini sahaja. Kalau sampai sini sahaja adalah lambda over 4. Dia sampai situ sahaja. Jadi length untuk pipe itu, yang ni adalah umpama awak main muzik, masukkan air dalam gelas macam cawan yang orang guna cawan untuk main muzik tu. Di mana cawan tu dasar tertutup tapi permukaan cawan yang atas tu terbuka. So this one adalah kategori macam awak buat muzik guna cawan tu. So kes ini, length ini hanya mampu menghasilkan sebanyak lambda over 4 sahaja. Ingat nak? Separuh daripada tadi, kalau yang tadi string tadi satu harmonik lengkap satu biji karipap. Tapi untuk close pipe hanya separuh sahaja. Dan syarat untuk menghasilkan bunyi, bahagian luar ini mesti antinote. Untuk menghasilkan bunyi wajib antinote. So, length ini hanya mampu menghasilkan gelombang sebanyak lambda over 4 sahaja. Dan awak akan buat ulangan seperti tadi. So, lambda akan menjadi 4L. Dan awak akan masukkan rumus V sama dengan F lambda, di mana untuk pipe V ini adalah speed of sound which will be given kalau sebelum ini kita gunakan 343 meter per second. Meter per second. Tapi sama ada guna 343, 330, 340, yang ni adalah bergantung kepada soalan. Jadi masa final exam nanti, tengok betul-betul dia bagi speed of sound nilai berapa, awak kena guna nilai yang diberikan. Di mana ini adalah, yang ini adalah mode paling rendah, kita panggil dia sebagai fundamental mode first harmonic. So ingat nak, ada suku ini adalah first harmonic. Okay, yang ni adalah first harmonic dan nilai dia adalah F0. Dan yang kedua ingat, length pipe tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah lukisan dia sahaja. Okay, sekarang ada berapa, ingatlah kalau ada ni adalah satu harmonik. Yang ni ada berapa harmonik ni? Suku. Ada dua kan? Siap? Ya. Ada dua kat situ. Okay, so this one
second harmonic. Tapi cuba tengok kat hujung tu note ke anti-note? Note ke anti-note? Note. Kat hujung. Ya, kat hujung tu note ke anti-note yang terbentuk? Note. Note. So kalau note, adakah note menghasilkan bunyi? Note menghasilkan bunyi tak? Tak ada. Okey. Maka second harmonic tiada bunyi yang dihasilkan. So second harmonic lupakan sahaja kerana bahagian hujung adalah note, tiada bunyi yang dihasilkan. Ingat tak? Separuh karipap, satu harmonik untuk close pipe. Then ingat panjang close pipe kita tidak berubah. Yang berubah hanyalah bahagian di dalam sahaja. So sekarang ada berapa section dah sekarang? Setengah biji karipap, ada lagi setengah, ada 3. Bermakna ada 1 harmonik, 2 harmonik, 3 harmonik. Bahagian hujung adalah antinote. So sekarang untuk kes ini ada suara yang terbentuk tak? Ada tak suara yang terbentuk? Ada kan yang ni kan? Ada. So this one kita panggil sebagai third harmonic. Kenapa third harmonic? Sebab ada 3 bentuk daripada yang pertama. Ingat nak? Untuk close pipe, suku ini kita panggil sebagai satu harmonik. Bermakna sekarang ada 3 bahagian. So 3 bahagian ini kita panggil sebagai third harmonic dan dia adalah first overtone. Tone yang terover kali yang pertama. So this one kita panggil sebagai first overtone. Okay, nah kita panggil sebagai first overtone kat situ sebab dia adalah tone yang over untuk kali yang pertama. So sekarang kalau kita tengok lukisan ini, panjang pipe ini menghasilkan launda. Launda tak sampai 1 kan? Tak sampai 1 kan? Hanya menghasilkan sebanyak 3 launda over 4 sahaja. 3 launda. Kenapa 3 launda over 4? Sebab kalau sampai penuh sini adalah launda. Kalau sampai setengah ni sahaja adalah launda over 2. Tapi sekarang dia duduk sampai di sini. Di mana di sini adalah 3 launda over 4. Setakat ni dapat idea relations antara length dengan launda. So length ini hanya membentuk 3 launda over 4 sahaja. Maka apa yang pelajar akan buat selepas ini adalah jadikan launda sebagai subjek. So launda adalah 4L divide by 3. So kalau dapat launda kat situ, dah awak akan masukkan disamakan F launda. Awak akan dapat frekuensi untuk first overtone di mana kalau ini adalah 50 Hz, agak-agak hampa first overtone berapa frekuensi dia? Kalau first harmonic 50, yang first overtone agak-agak berapa frekuensi dia? Dia sama sahaja dengan saya guide dengan string tadi. Agak-agak berapa? Dia ada berapa 150. bahagian ni? Ada 1, ada 2, ada 3. 150. Ya, 150. Sebenarnya bila awak berjaya cari F0 sahaja, jika awak ada nilai F0 sahaja, frekuensi yang lain awak sebenarnya boleh kira secara shortcut. Awak boleh relatekan dengan F0. Di mana daripada lukisan ini dia ada 3 bahagian harmonik. So bila ada 3 bahagian harmonik, bermakna first overtone adalah 3 kali F0. 3 kali F0. Macam mana pula kalau terbentuk macam ni? Okey. Ingat, length untuk ni takkan berubah. Tapi sekarang ada berapa bahagian sekarang? 1, 2, 3, 4. Dan kat hujung ni adalah note. So ini adalah kita panggil sebagai fourth harmonic. Tapi agak-agak hampa fourth harmonic ada bunyi tak? Ada. Tak ada. Tak ada sebab kat hujung ni adalah ni. Jadi fourth harmonic tidak menghasilkan sebarang bunyi. Dan akhirnya fifth pula 1, 2, lukisan aula. Macam ni. Bermakna ada 1, 2, 3,
4, 5. 5 bahagian. So this one adalah fifth harmonic. Dia baru menjadi second overtone sahaja. Harmonic baru second overtone. Di mana kalau tadi kita dah kira F0 sama dengan 50 Hz, maka second overtone ataupun fifth harmonic dia adalah 5 kali F0. So automatically kita akan terus dapat bersamaan dengan 250 Hz. Ini adalah kaedah shortcut jika kita tahu dia punya nilai F0. Tapi kalau kita tak tahu F0, macam mana kita nak buat? Kalau kita tak tahu F0, kita kena buat kaedah step by step macam saya guide tadi. Biasanya length akan diberikan. Sini sampai sini adalah bersamaan dengan lambda. So lambda tambah dengan suku sahaja, tambah dengan lambda over 4. So kita akan dapat bersamaan dengan 5 lambda over 4. Kalau saya buat calculation salah, tolong inform saya. So length ini hanya mampu membentuk sebanyak 5 lambda over 4 sahaja. So awak akan dapat nilai lambda adalah 4L divide by 5. Ini adalah metod jika kita tidak tahu F0. Awak kena lukis, awak kena relatekan length dengan lambda. So selepas dapat lambda, awak hanya guna V sama F lambda sahaja. Di mana V untuk pipe, awak hanya guna velocity untuk sound sahaja. Lambda awak dah dapat daripada kiraan sebelum ini. Awak boleh dapatkan nilai F untuk kes ini. So ini adalah kaedah step by step jika kita tidak tahu nilai F0. So sekarang awak kena nampak dah perbezaan. V untuk string dan juga V untuk pipe. Tak sama. Kalau string, V untuk string adalah bergantung kepada tension of the string, mass dan juga line. So V untuk string, kita memang kena guna rumus V sama dengan T, assert T over mu. Tapi untuk pipe, kita akan terus guna V sounds. Di mana V sounds will be given in exam sama ada 340 ke, 343 ke, 330 ke. Saya tak boleh fit kat situ sebab maklumat ini akan diberikan semasa exam. So ingat string, velocity untuk string lain, untuk pipe lain. Tapi finally kita akan tetap guna V sama dengan F lambda. So dapat idea kat situ? Tadi dah main gitar. Lepas tu dah buat main muzik guna cawan. Ada lagi satu. Ni adalah geng alat muzik yang flute kot noh, yang terbuka dua-dua side. Yang ni kita panggil sebagai open pipe. Kerana dia terbuka dua-dua side. Okay, nah? Dan syarat untuk menghasilkan bunyi, hujung dengan hujung ini mesti antinote. Jadi bentuk paling basic untuk menghasilkan bunyi adalah bentuk ini. Okey, ini bentuk paling basic untuk kita hasilkan bunyi adalah separuh gelombang macam ni sahaja. Ini je. So kalau nampak satu bentuk ini, maka ini adalah first harmonic. Ada satu bentuk ini, maka ini adalah first harmonic. Di mana dia akan bagi length. Di mana length ini, kalau saya sketchkan graf, kalau sini, dia bermula daripada A, sini sampai sini. Maka gelombang yang terbentuk hanyalah lambda over 2. Sebab dia start daripada sini, start antinote, ending dengan antinote. Maka length hanya mampu membentuk sebanyak lambda over 2 sahaja. Ingat nah? Untuk yang open pipe, ini adalah bentuk asas untuk satu harmonik. Bentuk paling asas nah. So L adalah
hanya mampu bentuk sebanyak lambda over 2. Maka lambda sama dengan 2L. Awak hanya masukkan sahaja dalam rumus V sama dengan F lambda, maka awak akan dapatlah nilai F0. Katakan saya kira dapat 100 Hz. Katakan dapat 100 Hz kat situ. Ingat V di sini terus guna V untuk sound. Kerana pipe V itu kita guna V untuk sound. Macam mana pula kalau lukisan dia macam ni? Ingat length untuk pipe tidak berubah. Tidak berubah. Alamak. Ada berapa bahagian tu? Ada berapa harmonik sekarang? Ingatlah harmonik pertama antinode, antinode. So antinode, antinode, antinode. So ada berapa harmonik sekarang kalau lukisan tu? Ada 2 kan? Tengok. Ni ada 1 kat sini. Ada lagi 1 kat sini. So ini kita panggil sebagai second harmonik. Di mana second harmonik ini adalah first overtone yang pertama. Di mana F ini adalah sebenarnya sama dengan 2 kali F0. Katakan ke atas tu adalah 100, maka ini akan automatically bersama dengan 200 Hz. Ini adalah kaedah jika awak tahu F0. Kalau awak tak tahu F0, awak kena cari secara manual. Relatekan L dengan lambda, di mana kes ini L mampu membentuk sebanyak lambda. So, lepas tu masuk sahaja V sama F lambda, awak akan kira nilai V di mana automatik juga akan dapat perkara yang sama. So, setakat ni dapat idea? Saya nak conclude dah ni. Saya nak buat conclusion dah sekarang. Saya nak buat conclusion dah daripada subtopik yang kita belajar. Subtopik yang pertama kita belajar tadi adalah sound intensity. Di mana rumusnya adalah power over area. Di mana P over A. Unit bagi power adalah watt. Unit bagi area adalah meter square. So, sound intensity adalah watt per meter square. Di mana intensity proportional to amplitude square. Intensity inversely proportional to R square. Okay nak? Maka saya juga boleh tulis sebagai I1 over I2 A1 square over A2 square sebab I proportional to amplitude. Jangan keliru A untuk equation yang pertama dengan A untuk equation yang kedua. A untuk equation yang pertama adalah area. A untuk equation yang kedua adalah amplitude. Dua perkara yang berbeza. Untuk equation yang ketiga, dia bersifat inversely proportional. Maka R2 pula yang akan duduk atas, R1 duduk di bawah sebab semakin jauh awak daripada punca bunyi, suara akan semakin perlahan. That's why intensity inversely proportional to R. Semakin jauh, semakin perlahan awak dengar. Berbeza dengan amplitude. Amplitude semakin besar, intensity sound akan semakin besar. So ini adalah sound intensity yang saya guide sebelum ini. So ini adalah yang saya guide sebelum ini. Saya conclude balik sekarang. Then, bila siap sahaja yang tu, bahagian yang kedua saya guide awak adalah untuk string. Di mana string, untuk string, bentuk paling basic adalah saya panggil sebagai sebiji karipak. Sebiji kat situ. So kalau ada sebiji ini, maka ini kita panggil sebagai first harmonic. Ingat, biji itu kita panggil sebagai first harmonic. Jika soalan bagi sahaja string, jika soalan itu nyatakan string, velocity bagi string awak kena cari secara manual di mana V sama dengan cert T over mu. Okay. Tapi kita lebih mengharapkan soalan akan terus bagi nilai V kat kita. Kita tak perlu kira daripada tension dengan mass per unit length lah. So yang ni bergantung kepada soalan. So, kalau ada 2 biji, bermakna kalau 1 biji bersama dengan first harmonic, kalau ada 2 biji, maka this one kita panggil sebagai second harmonic ataupun overtone
kali pertama yang berlaku. Tone paling semakin tinggi untuk kali pertama. Kita panggil sebagai first of a tone, di mana F1 ini adalah 2 kali F0. Ini adalah F0. So, 1, 2, saya lukis dulu. So, kalau tengok sini, ada sampai 4 biji. So, this one kita panggil sebagai fourth harmonic. Tapi yang ni masih lagi third overtone. So, F3 adalah 4 kali F0. Kenapa 4 kali? Sebab dia ada 1, 2, 3, 4. Di mana yang ni first harmonic pun bunyi, second harmonic pun bunyi, third harmonic pun menghasilkan bunyi, fourth pun menghasilkan bunyi. Kita panggil ini sebagai all harmonic. Semua harmonic akan menghasilkan bunyi. Okey, semua. Ini kaedah straightforward. Tapi kalau soalan tidak tahu F0, kalau soalan itu awak tidak tahu F0, awak kena buat relations di antara lambda dengan length. Untuk kes ini, length mampu menghasilkan sebanyak 2 lambda. Sini sampai sini lambda, sampai sini 2 lambda. So lambda sama dengan L divided by 2. So dapat dah lambda, gantikan P sama dengan F lambda, dapatlah F untuk third overtone. Ini adalah kaedah step by step jika kita tidak tahu nilai F0. So ini kita panggil sebagai all harmonic sebab semua harmonic akan menghasilkan bunyi. Kalau untuk close pipe, separuh biji karipap sahaja yang akan menghasilkan harmonik. So, okay. Bermakna yang menghasilkan bunyi, awak tengok lukisan saya dulu. Saya nak stop dah ni. 1, 2, 3, 4. 2 dengan 4 tidak menghasilkan bunyi. Bermakna yang menghasilkan bunyi hanya odd harmonik sahaja. Hanya nilai ganjil sahaja yang menghasilkan bunyi. So this one kita panggil sebagai odd harmonic. Odd harmonic. Okay nah? Dan last one adalah open pipe. Open pipe adalah exactly sama dengan string. Equation pun semua sama. Di mana ini adalah all harmonic. Tapi apa yang membezakan pipe dengan string? V untuk pipe guna V sound. Tapi string, V untuk string adalah T over mu. Dan the rest of the equations untuk open pipe dan string, rumus semua sama. Yang membezakan hanyalah V untuk sound bagi pipe dan V bagi string. Dua ni sahaja yang membezakan. Setakat ni ada apa-apa soalan? Nak stop kan ni? Ada apa-apa tak? Tak over-focus lah bila dekat office sebab bahasa macam malu pula terang kat ampun. Kawan lain ada. Ada apa nak tanya? So kalau tak ada apa-apa, pelajar boleh left dan habiskan soalan tutur yang berbaki itu dan boleh sambung buat soalan HOTS. So ada apa-apa lagi tak? Ada apa lagi tak? Kalau tak ada, boleh left. Untuk those yang nak tanya soalan boleh stay. Yang tak ada apa, jangan lupa keep attendance sekali nak. Tak ada apa-apa boleh left nak. Thank you, madam. Thank you, madam. Sambung buat tutur pergi habis nak. Sambung buat tutur pergi habis. Okay, madam. Sama. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Sama. Madam, Ya nak saya. tanya. Tanya. Kalau kalau length kan, Yang mana? kalau dia bagi length of sling kan, lepas tu dia bagi satu lagi. Saya on loud increasekan speaker sah. Kalau apa? Dia macam soalan tutur nombor 6 tu madam.
Soalan nombor 6. Betul ah? Kan ada yang gitar tu kan. Ha? Soalan nombor Dia 6. saya nak ambil length yang mana tu? The note 90. produced by guitar change by moving a player finger along its neck. Nah, guitar that length 90 and width. Ada. Untuk cari dia punya V, kita akan guna total length of the string. Total length of the string. Bermakna kita akan guna 90 cm. Lihat. Faham tak? Okay, total length of the string lah untuk carikan V. V sama dengan setiap mu. Mu adalah mass per unit length. Length itu adalah total length bagi string yang kita guna untuk buat music tu. Okay, so akan guna 90 kat situ. Okay. Thank you, madam. Okay, sama. Madam, Ya, saya. lagi madam nak share kan nota ni? Share. Okay, thank you Tapi madam. masa sikit tau. Masa Okay. sikit. Okay. Lepas tu tolong ingat saya ingat. Saya ingat saya lupa. Yang semalam Okay. saya share ke belum? Semalam Ke belum? macam belum. Sekejap, Belum sekejap. Sorry, kadang-kadang saya lupa tau. You all kena ingat ke? Okay, saya share nak. Belum. Kalau saya lupa, ingat kat saya. Kalau saya lupa, ingat saya. Okay, madam. Okay. Lama.